Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Syaizwan bin Ismail, nombor matrik 079231. Hari ini saya akan menceritakan tentang maksud konsep ketuhanan. Maksud konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan idea atau keyakinan mengenai Tuhan atau keberadaan kekuatan ilahi. Konsep ketuhanan mencakupi pelbagai aspek termasuk keberadaan, sifat dan peranan Tuhan dalam kehidupan dan alam semesta. Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang Maha Esa. Yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh pengikut Yahudi, Nasrani dan seluruh umat manusia sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Islam menolak Tuhan di dalam rupa bentuk manusia, patung atau sesuatu yang lain. Dalam keyakinan Islam, Allah adalah pencipta dalam semesta dan segala isinya, pemberi kehidupan serta sumber dari segala kebaikan dan keadilan. Keyakinan akan keesaan, kekuasaan dan keadilan Allah sangat penting dalam agama Islam. Allah juga dianggap sebagai sumber segala kebaikan dan keadilan serta memiliki sifat-sifat yang sempurna. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang dianggap sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Konsep tentang Allah Subhanahu Wa Taala menjadi inti dari ajaran Islam dan merupakan fokus dalam ibadah dan kehidupan seharian umat Islam. Allah juga dikenali melalui Asmaul Husna, 99 nama atau sifatnya yang mencerminkan kebesarannya. Allah dalam pandangan Islam tidak boleh digambarkan atau diwakili dalam bentuk apa jua sekalipun. Rukun iman yang pertama, sebagai bukti, rukun iman yang pertama mewajibkan kita mengimani dengan kefahaman yang betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim wajib mengenal Allah dengan mempelajari dari orang-orang yang alim. Mengenal Allah menjadi kewajipan pertama yang harus dilakukan sebelum menjalankan kewajipan Islam yang lain. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan asas dalam fahaman tauhid. Mentauhidkan Allah juga menjadikan manusia terikat kepada hukum hakam Allah. Dia akan merasakan Allah sentiasa melihatnya walau di mana dia berada. Oleh itu, dia tidak akan melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala kerana bimbang akan balasannya di dunia maupun di akhirat kelak. Seterusnya, setiap orang yang beriman yang mentaati perintah Allah dan Rasul perlu beriman dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa. Esa yang dimaksudkan di sini adalah Allah itu satu dan tidak akan ada yang kedua baginya. Keesaan Allah Subhanahu Wa Taala banyak diceritakan dalam Al-Quran dan para ulama Ahlul Sunnah wal Jamaah juga banyak membahaskan tentang bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap perkara yang dinyatakan itu perlulah dikuatkan dengan bukti bagi menyokong pernyataan tersebut. Oleh itu, dalam video tersebut yang telah dibahaskan tentang bukti keesaan Allah berdasar dalil Al-Quran dan juga logik pemikiran, Ustaz Adi Hidayat menceritakan dalam Al-Quran pada surah yang ke-47 ayat yang ke-19 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu illa ilaha illa annahu fa'lam. Yang bermaksud, oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Perkataan fa'lam yang menunjukkan kata fi'il amar dan segala yang fi'il amar itu menunjuk pada arahan yang wajib. Fa'lam bermaksud ketahuilah atau lebih mudah difahami bahawa bukan sahaja kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata,
Akan tetapi kita juga diberi perintah untuk mempunyai pengetahuan, bukan hanya sahaja mengatakan Allah la ilaha illallah, akan tetapi perlu ditambah pengetahuan tentang keimanan yang diimani supaya dapat meyakinkan serta memantapkan lagi keyakinan kita bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara mudahnya dapat kita katakan kalimah la ilaha illallah yang kita imani perlu disanding dengan pengetahuan mengenainya supaya kita dapat menyelamatkan diri kita. Contohnya dalam menjawab persoalan orang-orang kafir, jika mereka bertanya tentang soal ketuhanan kepada kita seperti yang pernah disoal oleh orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama kali baginda menyampaikan Islam, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah Tuhan kamu? Mengapakah Tuhan kamu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami?" Maka dengan peristiwa ini turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang nama Allah dan sifat keesaannya, iaitu ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Mereka mempersoalkan soalan tersebut kerana pada zaman itu Tuhan-Tuhan mereka telah mempunyai nama tersendiri yang telah diberikan. Jadi mereka seolah-olah mencabar Nabi Muhammad SAW dengan bertanya, "Siapakah nama Tuhan kamu? Jangan hanya menyatakan sifatnya sahaja, kerana Tuhan kami juga mempunyai sifat yang sama seperti yang kau sebutkan tentang sifat Tuhanmu." Maka persoalan tersebut dijawab dengan turunnya ayat Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat mengenai bukti Tuhan hanyalah satu-satunya. Dalam surah Al-Ikhlas, lafaz Qul huwallahu ahad merupakan ayat pertama dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan antara salah satu surah pendek yang sering dan acap kali dibaca oleh setiap umat Islam dalam solat maupun di mana-mana sahaja. Selain itu, surah Al-Ikhlas ini juga dikategorikan sebagai surah yang agak pendek dan ayatnya hanya 4 ayat sahaja. Isi-isi yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas juga mengajar serta menegaskan makna ketuhanan maupun keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, "Dialah Allah yang Maha Esa." Ayat pertama dalam surah Al-Ikhlas ini membawa makna Allah hanya satu dan tidak ada sekutu baginya. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai sekutu, yakni sesuatu yang menyamainya, atau bahasa yang lebih mudah untuk difahami adalah tiada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau menyerupainya. Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu dan tidak mempunyai banyak. Zat yang mutlak iaitu yang membawa maksud Tuhan tidak beranak, tidak bersekutu serta tidak mempunyai isteri. Surah ini mengandungi penetapan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang sebanding dengannya, serta Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang mampu menyelesaikan segala kesulitan dan keperluan hamba-Nya. Apa yang saya boleh simpulkan adalah apabila kita bersyahadah dengan kalimah tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, kita harus mengetahui dengan ilmu apa yang kita ucapkan dengan kalimah tersebut. Hujah ini boleh dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Muhammad ayat yang ke-19 yang bermaksud, "Maka ketahuilah bahawa yang tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah." Pada ayat "maka ketahuilah" itu menunjukkan kepada pemerintah, iaitu fi'il amar. Fi'il amar adalah suruhan yang mewajibkan kita supaya kita mengetahui apa yang diucapkan itu dengan ilmu. Perkara pertama yang perlu difahami dalam konsep ketuhanan adalah nama Tuhan kita. Di dalam agama yang lain, mereka mempunyai pelbagai nama Tuhan, tetapi tidak pada agama Islam yang mempunyai satu nama Tuhan sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Al-Ikhlas pada ayat pertama yang bermaksud, "Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa." Ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahawa Allah Ta'ala telah memberi
tahu kepada Nabi Muhammad bahawa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa uniknya nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Apabila kita membuang satu huruf perkataan yang tertinggal akan kembali kepada Allah juga. Hal ini tidak berlaku kepada agama lain yang mempunyai pelbagai nama Tuhan mereka. Sebagai contoh, jika huruf alif dibuang pada Allah, maka yang tinggal hanya lillah. Perkataan ini kembali menunjukkan kepada Allah. Begitu juga dengan seterusnya, apabila setiap huruf dibuang daripada nama Allah, dia tetap akan kembali kepada namanya yang begitu agung. Akhir sekali, kita sebagai manusia perlu mengetahui bahawa sifat Allah dan selain makhluk itu sangat berbeza, dan kalimah la ilaha illallah itu perlu disandarkan dengan ilmu yang cukup, supaya jika ada orang yang belum mengenal konsep ketuhanan bertanya tentang kalimah ini, kita boleh menjawab dengan jawapan yang sempurna, insya-Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih.